ceria hari Sabtu kan, insyaAllah. Menyambung muka surat 106, kita sambung lagi hadis yang panjang ini. Impian Aisyah radhiyallahu anha. Saya dah sebut Siti Aisyah ni radhiyallahu anha, dia lahir pada tahun 612 Masihi, dan dia meninggal pada tahun 678 Masihi. Bermakna kalau kita tolak 678 tolak 612, Siti Aisyah radhiyallahu anha meninggal umur 66 tahun. Kalau kita ambil tarikh dia lahir 612 dan Nabi wafat 632 Masihi, cuba tolak. Maknanya ketika Nabi wafat umur Siti Aisyah baru 20 tahun. Maknanya 20 tahun kan. Sayyidina Abu Bakar sebut hari itu pada anak dia bila Siti Aisyah difitnah, kan dia cakap, wahai anakku, bersabarlah. Orang kalau baik, kalau orang itu baik, perempuannya cantik, memang ramai orang yang orang yang cuba untuk memfitnah ataupun membuat tuduhan-tuduhan liar pada dia. Lalu dalam keadaan ini, pada ketika itu aku yakin bahawa aku tidak bersalah, dan aku sendiri yang akan menyatakan bahawa aku tidak bersalah, sebab tiada siapa lagi selain Allah yang mampu membebaskanku. Terlalu pasrah Aisyah radhiyallahu anha itu, sehingga dia merasakan bahawa hanya Allah yang boleh membebaskan aku. Sebab tu kita ni kadang-kadang nak menunggu masa sehingga Allah bersihkan kita tu ambil masa yang panjang. Dia perlukan kesabaran yang kuat. Tu yang tak sabar selalu tu. Saya bengang lah ustaz, kenapa? Saya minta lama dah ke Allah, Allah tak balas ustaz. Bila mintanya? Semalam. Semalam tak payahlah, baru semalam. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya itulah perasaan Aisyah. Jadi walaupun benda diturun setelah sebulan lebih, turun ayat 11, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum wala tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Bila turun ayat ini membersihkan Siti Aisyah radhiyallahu anha setelah sebulan lebih. Kita hari ni kalau orang fitnah kita, turun ayat Quran lagi tak? Tak ada dah. Maknanya kita ni tinggal dua keadaan saja. Kita bersabar dan kita dapat mengatasi masalah, ataupun kita ni lemah dengan ujian dan kita akhirnya mula kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir, kita jadi putus asa, jadi kecewa, kita duduk dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka Allah akan menurunkan ayat suci Al-Quran yang akan sentiasa dibaca sehingga hari kiamat dalam urusan ini. Siti Aisyah tak pernah menyangka Allah turunkan ayat sempena dengan cerita dia. Makna dia, ini karamah Siti Aisyah. Ayat Quran turun khusus menceritakan tentang peristiwa yang berlaku. Urusan ini padaku adalah sangat kecil dan tidak perlulah Allah bercakap dengan wahyu yang akan sentiasa dibaca. Aku hanya berharap-harap mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dalam tidurnya bahawa Allah menyatakan bahawa aku ini tidak bersalah. Maknanya kata Aisyah, cukuplah kalau datang mimpi kepada Nabi, Allah beritahu kepada Nabi bahawa aku tak bersalah, cukuplah. Tak perlulah sampai turunnya Al-Quran. Tapi bila turunnya Al-Quran, Siti Aisyah rasa sangat teruja, dia rasa sangat gembira. Rupanya cerita dia ini disantuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kita lah kan, ada ayat Quran turun untuk atuk kita. Kita yang baca ni sebagai cucu, teringat atuk, teringat Quran, teringat Allah, teringat peristiwa tu, macam nak sebab nak cakap apa lagi. Ataupun cerita mengenai ayah kita. Yang ni cerita dia berlaku pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Dipuji oleh Allah, dibersihkan oleh Allah bahawa kita ni orang yang baik. Dalam Al-Quran diulang-ulang Allahu Akbar.
Yang ni bukan calang-calang. Kan? Macam Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi kata ada orang itu dia mencari kesusahan hidup demi mencari keredaan Allah. Sayyidina Abu Bakar rasa Nabi cerita mengenai dia, dia terus menangis. Sayyidina Abu Bakar. Macam Nabi tu cerita kat dia. Nabi cerita ramai-ramai, tapi Nabi nak tuju pada Abu Bakar. Abu Bakar terasa hati dia, menangis dia. Abu Bakar ini sebelum Nabi wafat, Nabi sebut, kalau aku dipilih lah, disuruh pilih, diberikan pilihan untuk memilih siapa sahabat aku, nescaya aku pilih Abu Bakar As-Siddiq. Ini kelebihan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, syurga tu ada 8 pintu. Setiap orang dipanggil ikut pintu masing-masing. Yang puasa pintu Ar-Rayyan, sedekah pintu sedekah, yang qiyamul lail pintu solat, yang berjuang dengan pintu berjuang. Lalu Abu Bakar As-Siddiq tanya, ya Rasulullah, ada tak orang yang masuk namanya dipanggil oleh semua pintu, panggil nama dia? Ada wahai Abu Bakar, nescaya orang itu ialah engkau. Menangis Abu Bakar. Inilah nilai kualiti Abu Bakar. Sekarang ini yang kita bincang anak Sayyidina Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha, namanya dipetik oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Kita yang bukan siapa-siapa pun baca Quran, bila kita faham cerita ni, baca Quran menyentuh cerita ni, hati kita dah tersentuh dah. Mengambil berkat orang-orang dulu yang hebat macam Siti Aisyah radhiyallahu anha. Apatah lagi Siti Aisyah, nama dia secara langsung disentuh oleh Allah. Besarnya perhatian Allah kepada kita. Oh, kalau kita tahu ni pagi ni kita ni disentuh oleh Allah, kita duduk bawah perhatian Allah. Allahu Akbar. Rasanya kita nak balik dah, nak duduk kat masjid je. Rasanya begitu. Begitulah seolah-olahnya turunnya wahyu membersihkan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan lagi ceritanya. Demi Allah, pada masa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih belum berganjak, dan tidak ada seorang pun yang beredar sehinggalah turunnya wahyu kepada baginda. Lalu nampaklah pada baginda seperti orang yang sangat kuat demamnya, sehinggalah keluarlah peluh seperti permata, walaupun pada hari yang sangat sejuk, kerana beratnya perkataan yang diwahyukan kepadanya. Setelah hilang keadaannya itu, baginda kelihatan terlalu gembira, dan kalimah pertama yang diucapkannya, wahai Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun membebaskan engkau, membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, bangunlah kepada Rasulullah untuk ucapkan terima kasih kepada baginda. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya, pergi memeluknya, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah sahaja yang telah membebaskanku. Maka Allah telah turunkan ayat, sesungguhnya segolongan di kalangan kamu yang membawa berita dusta itu, 10 ayat semuanya. Tadi ayat yang saya baca, ayat yang ke-11, walladzina ja'u bil if, orang yang membawa berita fitnah ini, dan Allah sebutkan sampailah ayat yang ke-20, cerita membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan turun wahyu, ketika itu waktu sejuk, Nabi berpeluh. Wahyu ni turun dalam berbagai keadaan. Kadang-kadang Nabi sedang menunggang unta. Unta Nabi tenggelam kaki dia. Biasa tengok unta tak? Tak pernah. Tak biasa. Tengok lagi jauh-jauh. Pernah tengok dekat-dekat kan? Unta ni subhanallah. Dan Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana unta diciptakan oleh Allah? Unta ni dia boleh makan, sekali makan tu 100 kilogram. Sekali minum 50 liter. Boleh makan 50 kilogram, dia boleh minum 100 liter air. Sebab tu dia boleh tahan berminggu-minggu tak minum. Unta ni kakinya panjang. Kalau masuk dalam pasir senang naik. Dan dia payah tenggelam sebab kaki dia bukan macam lembu macam ni. Kaki dia leper macam tu. Dia takkan tenggelam. Allah jadikan dia gitu. Unta ni bila Nabi tunggang, beratnya wahyu turun, kaki unta Nabi tenggelam. Quran turun. Terkadang Nabi rasa macam nak demam turunnya Quran. Berpeluh-peluh Nabi. Quran sedang turun. Dalam keadaan beratnya Quran turun, dalam keadaan memberitahu
Apa dia? Berita tentang pembersihan Aisyah radhiyallahu anha. Tengok, walaupun Nabi dah kata, wahai Aisyah, bergembiralah kamu, telah turun kepada kamu ayat Al-Quran. Aisyah kata, bila mak dia kata apa? Mak Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, pergilah engkau mendapatkan Nabi, supaya engkau peluk Rasulullah. Kata Aisyah, aku tak nak peluk, aku tak nak bangun walaupun dah turun Quran, kerana sakit hati Aisyah masih ada. Dia terasa seolah-olah Rasulullah tidak mempercayai dia. Perasaan manusia itu ada, manusiawinya ada. Siti Aisyah terasa ketika Nabi seolah-olah mempertikaikan dia dulu, bahawa dia ini ada hubungan dengan Safwan bin Mu'attal Az-Zakwani As-Sulami. Sahabat sekalian, Siti Aisyah ini isteri Nabi yang sangat Nabi kasih. Sebab tu bila Nabi dah mula sakit kuat, seminggu sebelum Nabi wafat, Nabi sebut apa? Ila aina ghadan, ila aina ghadan, ila aina ghadan. Esok rumah siapa, esok rumah siapa. Isteri-isteri Nabi faham Nabi nak balik rumah Aisyah. Lalu isteri Nabi semua kata, tak apalah, bawa Rasulullah ke rumah Aisyah. Nabi dipapah oleh Sayyidina Ali dan juga Al-Fadl Ibnu Abbas. Dua-dua ini sepupu Nabi, dan Sayyidina Ali sendiri sepupu dan menantu Nabi. Papah Nabi, kepala Nabi berikat dengan kain, sakit yang bukan kepalang, dibawa ke rumah Aisyah.